Tawaran ini telah disambut baik oleh kerajaan Malaysia. Setelah menerima tawaran tersebut, Markas Operasi dan Latihan Tentera Darat telah bersetuju mengarahkan Batalion ke-23 RAMD untuk memikul tanggungjawab ini. Ini adalah salah satu hal yang mungkin negara lain tak siap, tapi Malaysia begitu siap, semangat gitu ya demi misi ini guys, misi berjuang ya guys ya, untuk demi keselamatan dunia guys. Luar biasa, keren banget. Walaupun pada peringkat awal puak Croat dan Serbs amat meragui kehadiran tentera pengaman Malaysia di kawasan mereka, Diragukan, namun disebabkan awal mula nih guys ya, itu diremehkan loh guys ya. Kenapa kalian remehkan? Jangan remehkan harimau yang lagi tidur, jangan anda ganggu guys. Kalau diganggu seperti ini jadinya ya, ini sampai negara barat ataupun yang bantuan lain itu iri gitu ya kepada Malaysia sendiri, sebab Malaysia ini bisa. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, gimana guys ya kabar kalian di hujung tahun ini ya? Semoga tidak terdampak banjir ya, dan kita sama-sama doakan bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir ya, mungkin di Pantai Timur, di Terengganu, di Kuantan, di Kelantan, dan ya di Johor pun ada juga kan ya, dan di Selangor ya, banyak negeri. Biasanya ini musim tengkujuh ini memang sangat bahaya banget lah guys ya untuk airnya. Jadi untuk teman-teman selalu waspada dan semoga airnya cepat surut dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada salah satu video ya yang cukup menarik, sebab aku scroll tadi ternampak nih tentang ATM lagi guys. Sebab banyak sekali ya info ataupun track record yang selama ini ATM pegang guys. Banyak ops yang memang berjaya ya, sebab dia punya tagline ya, sebelum kita berjaya pantang pulang gitu loh guys. Jadi saya salut and respect. Jadi teman-teman ya yang menjadi ATM veteran ya, semoga ya selalu kuat menjaga kedaulatan negara. Salut and respect ya guys. Oke, di sini ada channel daripada World Military Info guys ya, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. Oke, langsung aja kita play videonya guys ya. Bismillah and play. World Military Info. Malaysia di dalam misi pengaman Bosnia Herzegovina 93 sampai 98 pasukan pengaman Malaysia di Bosnia Herzegovina merupakan pengalaman yang pertama seperti itu di benua Eropah. Situasi dan masalah yang dihadapi oleh pasukan-pasukan pengaman Malaysia sebelum ini amat berbeza. Ini kerana sebelum ini penugasan pasukan pengaman Malaysia kebanyakannya ditugaskan di kawasan panas, iaitu di negara-negara di benua Afrika. Ia merupakan satu catatan sejarah dan pengalaman yang tidak ternilai kepada ATM. Komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia di dalam penugasan pasukan pengaman di Bosnia Herzegovina bukan sahaja memandangkan ia sebuah negara Islam, malahan perasaan tanggungjawab rakyat Malaysia terhadap keamanan dunia sejagat. Jika mengikut sejarah, kekalahan puak Serb di Kosovo Polje pada tahun 1389 oleh kerajaan Ottoman telah memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat yang beragama Kristian di Eropah. Maka dari situ lahirnya puak Islam di Bosnia Herzegovina. Dengan kekalahan kerajaan Ottoman pada tahun 1878 dan selepas Perang Dunia Kedua, Bosnia Herzegovina telah digabungkan di dalam Kesatuan Republik Yugoslavia. Pergolakan yang berlaku di Yugoslavia bermula selepas kematian Tito pada tahun 1980. Dengan pelantikan Slobodan Milosevic pada tahun 1987 sebagai Presiden Serbia, maka Yugoslavia yang terdiri dari 6 buah republik seperti Bosnia dan Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia dan Slovenia, serta 2 wilayah otonomi iaitu Vojvodina dan juga Kosovo, mula mengalami pergolakan pertelagahan di antara 3 kaum yang menjadi majoriti penduduk Yugoslavia, iaitu Serb, Kroat dan juga Bosnia Muslim. Puak Serb dan Kroat tidak suka di antara satu sama lain. Mereka juga amat membenci puak Muslim. Namun pada beberapa ketika pula puak Kroat dan Muslim bersatu menentang puak Serb. Puak Serb merupakan kaum yang terkuat dan terlatih kerana 70% daripada anggotanya merupakan anggota tentera bekas kerajaan Yugoslavia.
Akibat daripada pertelagahan tersebut, beberapa buah negeri di bawah persekutuan Yugoslavia telah berpecah dan mengisytiharkan kemerdekaan. Selepas Slovenia dan Croatia mendapat kemerdekaan, Bosnia-Herzegovina pula menuntut kemerdekaan, iaitu berikutan Parti Islam Tindakan Kebangsaan telah memenangi pilihan raya yang mengakibatkan pertumpahan darah dan kematian yang amat menyedihkan. Ngeri. Bosnia-Herzegovina terdiri daripada 43% penduduk Bosnia Muslim, 32% Serbs dan 17% Croats. Penglibatan PBB di dalam krisis bekas Yugoslavia bermula pada 25 September 1991. Resolusi Majlis Keselamatan 713 1991 menghalang kemasukan senjata dan peralatan perang ke negara-negara bekas Yugoslavia. Walaupun semua puak yang bertelagah telah bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata, namun pelanggaran gencatan senjata sering saja dilakukan sehinggakan Majlis Keselamatan mengeluarkan Resolusi 721 pada 27 November 1991 memaksa pihak yang bertelagah mematuhi perjanjian gencatan senjata. Pada 15 Disember 1991, Majlis Keselamatan mengeluarkan sekali lagi arahannya iaitu Resolusi 724 untuk menghantar kumpulan kecil pasukan pengaman bagi mengkaji keadaan dan persiapan sebelum menghantar pasukan pengaman yang lebih besar ke negara tersebut. Setelah laporan dibuat oleh kumpulan awal pengaman, maka Resolusi 743 dan 749 pada tahun 1992 telah dikeluarkan bagi melibatkan pasukan pengaman yang lebih besar bagi mengembalikan keamanan di bekas Yugoslavia. Ia dikenali sebagai United Nations Protection Force UNPROFOR. Pada 4 Januari 1993, pengerusi bersama kerajaan Bosnia telah memasukkan puak Serb dan Kroat di dalam kerajaan bagi meredakan keadaan di Bosnia yang dikenali sebagai Rancangan Damai Vance-Owen, yang mana ia ditandatangani pada 30 Januari 1993 oleh ketiga-tiga puak bertelagah iaitu Alija Izetbegovic mewakili puak Islam Bosnia-Herzegovina, Mate Boban mewakili puak Croats dan Dr. Radovan Karadzic mewakili puak Serb. Walaupun perjanjian ini dimeterai, namun penghapusan etnik dan pencabulan hak asasi manusia terutama kaum wanita, kanak-kanak dan tawanan perang terus berlaku. Malangnya bagi Bosnia-Herzegovina kerana negara itu tidak mempunyai laluan masuk yang bebas kecuali melalui jalan darat dan udara menerusi negara Croatia dan juga Serbia. Bagi puak Serbs, mereka dibantu daripada segi persenjataan dan bantuan kelengkapan serta makanan daripada negara bekas Yugoslavia, dan puak Kroat pula dibantu oleh negara Croatia. Sementara puak Muslim Bosnia pula terpaksa menunggu bantuan makanan daripada pihak antarabangsa. Di dalam keadaan tersebut, Majlis Keselamatan PBB telah bersetuju untuk menghantar tentera di Bosnia-Herzegovina bagi mengawal tugas dan juga konvoi bantuan kemanusiaan dengan Resolusi Majlis Keselamatan SCR 743 pada Februari 1992 mengatur gerak United Nations Protection Force UNPROFOR ke Croatia, dan pada Jun 1992 dengan pasukan UNPROFOR 2 ke Bosnia-Herzegovina. Pada April hingga Mei 1993, Majlis Keselamatan PBB telah mengisytiharkan 6 kawasan selamat bagi puak Muslim iaitu di Sarajevo, Tuzla, Bihać, Srebrenica, Zepa dan Gorazde bagi menentukan keselamatan puak Muslim daripada penghapusan etnik oleh puak Serbs dan juga Kroat. Ternyata ini sangat ngeri banget ya guys ya, di kala ini adalah misi kemanusiaan gitu ya, sebab di situ adalah salah satu konflik yang cukup besar ya antara Muslim dan juga agama lain gitu guys. Dan ternyata memang kalau tidak ada PBB yang datang untuk mengirimkan ya daripada Malaysia dan negara-negara lain ya untuk pengamanan gitu di sana guys, bahaya banget ya. Jadi ini pun sangat ngeri juga untuk misi ini sebenarnya guys, sebab di situ kan konflik terlampau bahaya guys ya, terlampau besar gitu. Persiapan kontingen ini seperti apa ini guys ya, persiapan tentara Malaysia untuk ke sana gitu guys ya. Belum pun tamat penugasan pasukan pengaman Malaysia di Somalia, kerajaan Malaysia telah diminta oleh PBB menghantar kontingennya ke Bosnia-Herzegovina. Tawaran ini telah disambut baik oleh kerajaan Malaysia. Setelah menerima tawaran tersebut, Markas Operasi dan Latihan Tentera Darat telah bersetuju mengarahkan Batalion ke-23 RAMD untuk memikul tanggungjawab ini.
Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin negara lain tak siap, tapi Malaysia begitu siap, semangat gitu ya demi misi ini guys, misi kemanusiaan ini. Jadi dia selalu siap, respect and salute guys, luar biasa ya kerajaan Malaysia. Dia menyiapkan diri untuk berkhidmat di negara yang berlainan iklim dan cuacanya. Ya, ini bahaya. Batalion ke-23 RAMD yang terdiri seramai 532 orang pegawai dan lain-lain pangkat telah dihantar ke Turki untuk berlatih dan menyesuaikan diri pada bulan Februari sehingga April 1993. Kontinjen yang menjalani latihan ke Turki ini telah diketuai oleh Brigadier General Ismail bin Hassan. Pengalaman yang diperolehi di negara Turki sungguh bererti bagi mereka kerana selain daripada menyesuaikan diri, mereka juga telah didedahkan kepada latihan kemahiran di medan dan operasi di kawasan-kawasan bandar serta pergunungan, iaitu situasi yang hampir serupa dengan Bosnia Herzegovina. Oleh kerana keadaan muka bumi yang bergunung ganang dan jarak yang begitu jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi, kerajaan Malaysia juga telah membeli 42 buah Korean Infantry Fighting Vehicle KIFV dan kemudian ditukar kepada Malaysian Infantry Fighting Vehicle MIFV untuk dilengkapkan kepada Batalion ke-23 RAMD. Ini merupakan satu cabaran kepada Batalion ke-23 RAMD kerana ia selama ini merupakan pasukan infanteri yang tidak pernah menggunakan kenderaan jentera berat. Pembelian MIFV merupakan pembelian pertama ATM bagi kenderaan kereta kebal berantai di dalam permodenan Tentera Darat Malaysia. Sehubungan itu, seramai 52 orang anggota pemandu MIFV telah dihantar untuk berlatih di Korea dalam mengendalikan kenderaan tersebut selama lebih kurang 2 bulan. Setelah mereka benar-benar mahir di dalam mengendalikan kenderaan tersebut, kontinjen pasukan pengaman Malaysia Bosnia Herzegovina telah dikumpulkan untuk latihan penyatuan di kem lapangan terbang Sungai Petani Kedah selama sebulan. Kedah. Selain daripada latihan menembak, pengendalian peralatan-peralatan moden seperti Global Positioning System GPS, laser rangefinder, senjata sniper, anti-tank launcher dan sebagainya. Mereka juga telah didedahkan dengan latihan teori dan syarahan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berpengalaman di dalam misi pengaman sebelum ini. Kontinjen Malbat 1 Bosnia Herzegovina diketuai oleh Colonel Muhammad Hashim bin Hussein. Beberapa siri tinjauan telah dilakukan oleh ketua kontinjen dan pegawai-pegawai kanan ke Bosnia Herzegovina dan Croatia sebelum menggerakkan kontinjen Malbat 1 Bosnia Herzegovina ke kawasan misi. Oke guys, ini seperti di Malbat juga ya guys ya. Apakah Black Hawk Down juga guys? Coba komen di bawah guys ya. Sebab ini adalah misi yang cukup sulit ya, rumit ya. Sebab untuk kita orang Asia ini pasti medannya itu berbeda gitu loh cuy. Di sana itu ada saljunya juga dan kondisi cuaca juga berbeda. Jadi para tentara yang nak dikirimkan di sana itu harus berlatih dulu guys ya. Jadi persiapan yang cukup matang dulu dengan alat-alatnya juga gitu ya. Dipersiapkan dengan matang barulah bergerak ke Bosnia guys. Gila men, keren banget ya. Lanjut. Pelaksanaan tugas. Malbat 1 Bosnia Herzegovina telah ditubuhkan pada 19 Ogos 1993. Pada 15 Disember 1993, kumpulan pertama telah diterbangkan ke Split, Croatia. Sehinggalah kumpulan terakhir pada 21 Disember 1993 yang berkekuatan 89 pegawai dan 1,382 lain-lain pangkat. Setelah sampai di kawasan misi, barulah anggota pasukan pengaman Malaysia menyedari bahawa pertelagahan di Bosnia bukan sahaja melibatkan kaum dan etnik, malah ia melibatkan pertembungan fahaman agama di antara Islam dan juga Kristian. Ini yang ngeri. Ini telah dapat dilihat pada awal pertelagahan. Pihak Bosnia Muslim telah bergabung dengan Kroat menentang puak Serbs. Kemudiannya puak Kroat pula telah bergabung dengan Serbs bagi menentang puak Bosnia Muslim. Pada awalnya kontinjen Malaysia dihantar ke Bihać bagi mengawal pertelagahan di antara puak Muslim yang bertuankan Serbs dan puak Muslim yang ingin menuntut kemerdekaan. Namun demikian, di atas kebijaksanaan Lieutenant Colonel Abdul Manaf bin Haji Kasmuri yang bertugas sebagai pegawai perhubungan operasi di Markas Pemerintah Operasi Bosnia Herzegovina di Kilselja, Malbat telah berjaya mendapat satu kawasan operasi yang melibatkan pertelagahan tiga kaum tersebut, iaitu di Jablanica, Konjic di barat daya Bosnia Herzegovina,
Di antara mandat dan tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada Malbat 1 Bosnia Herzegovina adalah seperti berikut. Penubuhan tempat pemeriksaan, mengawasi buffer zone, mengendalikan pos pemerhati, mengawasi active site, tempat pengumpulan senjata, menjalani tugas pengiring dan piket untuk pemindahan orang awam, tentera, pasukan PBB yang lain, konvoi bantuan kemanusiaan, pertukaran tawanan perang, mempengerusikan mesyuarat di antara pihak yang bertelagah, mengkoordinasikan pertukaran mayat, mengkoordinasikan pertukaran trup tentera Kroat di Zabrze, Poket Konjic, melaksanakan penarikan senjata-senjata berat puak bertelagah, mengawal ataupun scrambling jet-jet pejuang UNPROFOR di kawasan tanggungjawab dengan bantuan Tactical Air Command Party TACP. Malbat 1 Bosnia Herzegovina merupakan kontingen yang mengalami berbagai dugaan dan ancaman daripada puak-puak bertelagah kerana penugasan mereka di sana belum mendapat persetujuan perdamaian di antara ketiga-tiga puak yang bertelagah. Walaupun di peringkat atasan mereka telah bersetuju untuk berdamai, kontingen Malbat 1 Bosnia Herzegovina telah ditempatkan di Konjic, Visoko, Pazaric, Jablanica di Bosnia Herzegovina dan elemen logistiknya pula ditempatkan di Split, Croatia. Pada awalnya terdapat satu sahaja laluan yang menghubungi Bosnia Herzegovina, iaitu laluan daripada Split, Gonji, Vakuf, Zenica, Visoko dan Sarajevo di bahagian tengah Bosnia Herzegovina apabila Malbat 1 Bosnia Herzegovina mula beroperasi di Bosnia pada bulan Mac 1994. Laluan kedua telah dibuka iaitu melalui Split, Mekovic, Mostar, Jablanica, Konjic, Pazaric dan juga Sarajevo di bahagian selatan Bosnia Herzegovina. Selain daripada pengangkutan darat, pengangkutan udara daripada Split ke Sarajevo dilakukan oleh pesawat udara PBB setiap hari. Sepanjang jalan laluan tersebut telah dikawal oleh puak-puak yang bertelagah yang sering sahaja mengancam konvoi bantuan kemanusiaan dan juga kenderaan-kenderaan PBB, sama ada dengan tembakan senjata kecil, mortar ataupun periuk api. Beberapa insiden yang mengakibatkan kematian dan kecederaan telah berlaku di sepanjang jalan tersebut terhadap pasukan pengaman PBB walaupun perjanjian damai telah dimeterai oleh puak-puak yang bertelagah. Okey guys, ini adalah untuk yang di atas itu sudah bersetuju untuk damai, tapi yang di bawah ya puak-puak ini masih tidak bersetuju gitu guys ya, dan selalu menyerang para tentera yang nak memberi bantuan ataupun nak memberi apa ya guys ya, memberikan keselamatan gitu, malah diserang gitu guys ya. Dan ternyata tugasnya untuk kontingen Malaysia ini cukup banyak banget bro, cukup banyak banget. Jadi respect and salute lah sekali lagi ya untuk para mereka yang sentiasa berjuang ya guys ya untuk demi keselamatan dunia guys. Luar biasa, keren banget. Belum kemasukan kontingen pengaman Malaysia ke Jablanica, kontingen pengaman Spanyol yang beroperasi di kawasan tersebut sering sahaja ditembak oleh senjata kecil, mortar dan meriam oleh puak-puak yang bertelagah di kawasan tersebut. Namun apabila ketibaan kontingen Malbat, ianya telah meredakan keadaan di persekitaran. Kawasan-kawasan yang diduduki oleh puak Muslim Bosnia memang kekurangan bekalan makanan dan persenjataan berbanding dengan kawasan-kawasan yang diduduki oleh puak Serb dan juga Kroat yang mereka mendapat bekalan yang secukupnya daripada negara-negara yang menjadi sekutu mereka. Keadaan di Bosnia Herzegovina semasa ketibaan kontingen pengaman Malaysia masih lagi bergolak. Semasa kemelut Bosnia Herzegovina berlaku, puak Serb telah menguasai hampir 70% kawasan di Bosnia Herzegovina dengan pusat pemerintahnya di Pale, iaitu lebih kurang 75 km di tenggara Sarajevo. Kekuatan ketenteraan Serbs dianggarkan seramai 40,000 orang yang diketuai oleh Jeneral Ratko Mladic. Banyak keganasan yang dilakukan oleh puak Serbs di dalam konflik tersebut. Puak Serbs Bosnia telah membunuh beribu orang Muslim Srebrenica dan menyebabkan hampir 25,000 telah menjadi pelarian. Sementara puak Kroat yang dianggarkan kekuatannya seramai 25,000 orang berpusat di Kiseljak Pocket, Vitez Pocket dan Konjic Pocket. Ia diketuai oleh Colonel Jeneral Ante Rosso. Kubu kuat bagi puak Kroat ialah di Tomislavgrad, Mostar dan Kiseljak. Bagi puak Bosnian Muslim pula, walaupun kekuatan tenteranya dianggarkan seramai 60,000 orang,
namun mereka tidak terlatih di dalam bidang ketenteraan. Ia diketuai oleh Jeneral Rasim Delic yang berkubu di Sarajevo, Kakanj dan juga Zenica. Bosnia Muslim telah dibantu oleh para mujahidin daripada negara-negara Islam daripada serata dunia yang tidak diketahui jumlah sebenar kehadirannya. Namun, kehadiran para mujahidin ini telah memberi satu tamparan yang hebat bagi puak Kroat dan juga Serbs di Bosnia-Herzegovina. Penempatan awal Malbat 1 Bosnia-Herzegovina adalah di Visoko. Detachment yang berada di Visoko telah beroperasi di Gunung Ikman dan juga Sarajevo, iaitu tempat yang paling berbahaya di Bosnia-Herzegovina. Pada awal Mac 1994, kontingen Malbat 1 telah dikerahkan ke Jablanica, Konjic dan Pazarik, mengambil alih kawasan operasi yang dikuasai oleh pasukan pengaman daripada negara Sepanyol. Sepanjang penugasan di Bosnia-Herzegovina, kontingen pengaman Malaysia tidak menghadapi masalah besar daripada puak-puak yang bertelagah. Walaupun pada peringkat awal puak Kroat dan Serbs amat meragui kehadiran tentera pengaman Malaysia di kawasan mereka, namun disebabkan pelaksanaan tugas yang adil dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh kontingen Malbat, maka akhirnya mereka diterima oleh semua pihak yang bertelagah. Pada bulan Ogos 1994, Malbat 1 telah diganti dengan Malbat 2 yang diketuai oleh Kenal Kamaruddin Matan. Diikuti Malbat 3 diketuai oleh Kenal Hussein Kamal bin Haji Hazizi. Diikuti Malbat 4 yang diketuai oleh Kenal Muhammad Raih bin Haji Ismail. Sehinggalah ia diletakkan di bawah pengawasan NATO di dalam pasukan Implementation Force I4 dan kemudian Stabilization Force S4. Sehinggalah misi di Bosnia-Herzegovina tamat pada 30 Jun 1998. Sepanjang penugasan kontingen pengaman Malaysia di Bosnia-Herzegovina, hanya terdapat 3 orang pegawai tentera yang terkorban, iaitu seorang terpijak periuk api, seorang lagi terkena tembakan peluru mortar dan yang terakhir sekali terlibat dengan kemalangan jalan raya. Pada 21 November 1995, puak-puak yang bertelagah telah bersetuju membuat perjanjian perdamaian di Dayton, Ohio, Amerika Syarikat bagi menghentikan pertelagahan. Perjanjian akhir telah ditandatangani pada 14 Disember 1995. Perjanjian Dayton ini telah memisahkan Bosnia-Herzegovina dengan Bosnian Serb Republic Spasska, di mana NATO telah mengetuai pasukan Implementation Force I4 pada 1995-96 dan akhirnya ia diletakkan di bawah Stabilization Force S4 pada 1997 sehingga 2001. Awal mula nih guys ya, itu diremehkan loh guys ya. Kenapa kalian remehkan? Jangan remehkan singa yang lagi tidur guys ya. Harimau yang lagi tidur jangan Anda ganggu guys. Kalau diganggu seperti ini jadinya ya. Mula-mula remehkan, alhasil sampai Malbat 4 semua sukses loh cuy. Bukan kaleng-kaleng bro. Jangan pandang kita ini rendah ataupun pandang kita ini kecil ya. Sebab ya of course kita orang Asia bro, pasti beda banget pada orang Timur Tengah ataupun orang Barat guys ya, pasti beda. Tapi kekuatannya guys, skill dia, attitude dia itu luar biasa loh bro. Jangan pandang remeh ya. Mantap, lanjut nih. Masalah yang dihadapi ya, masalah yang dihadapi pula ya. Tadi kan udah clear ya, akhirnya para puak-puak ini yang bertelaga akhirnya damai cuy. Ini ada masalah yang dihadapi ya. Selama ada misi ini guys ya, pasti ada masalah dong pastinya ya, ngeri banget pasti. Walaupun masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai bilangan kaum, adat resam dan cara hidup yang berlainan. Benar. Namun mereka hidup di dalam keadaan aman damai tanpa mencurigai di antara satu sama lain. Maka perasaan dan kebiasaan ini telah membantu mereka membawa puak-puak bertelagah ke dalam cara penghidupan yang aman. Pelaksanaan tugas mereka yang tanpa berat sebelah dan memilih kasih ini telah membuatkan puak bertelagah begitu yakin dan menghormati pelaksanaan tugas daripada kontingen Malaysia. Di mana sahaja anggotanya ditugaskan, mereka akan mendapat sambutan dan penghargaan daripada masyarakat setempat, termasuk di kawasan yang begitu kritikal disebabkan perbezaan agama. Contohnya sebelum kedatangan kontingen Malaysia di pos pemerhati Mike di Konjic, puak Islam Kroat dan Serb sering saja berbalas tembakan di kawasan tersebut.
apabila kontingen Malaysia berkhidmat di situ, ketiga-tiga puak bertelaga tersebut telah boleh bermain sepak raga dan makan bersama-sama dengan kontingen pengaman Malaysia. Kontingen-kontingen daripada negara Eropah yang telah menunjukkan sikap pilih kasih dan berat sebelah di dalam pelaksanaan tugasnya sering saja diancam oleh puak-puak yang bertelaga. Contohnya pada bulan Februari 1994, sebaik saja kontingen Malbat 1 dikeluarkan daripada kawasan pergunungan Igman, 3 buah kereta perisai daripada Perancis telah ditembak oleh puak Serbs yang mengakibatkan 3 orang tentera pengaman Perancis terbunuh dan 5 orang telah tercedera. Puak-puak yang bertelaga sering saja mencabuli perjanjian dan persetujuan yang dibuat. Mereka sukar untuk diajak berunding dan enggan bekerjasama jika sesuatu tindakan yang akan dilakukan itu difikirkan merugikan pihak mereka. Arahan yang diberi sering saja tidak dipatuhi dan ini membuatkan anggota pasukan pengaman Malaysia terpaksa bertindak dengan bijak dan berdiplomasi dalam mengatasi masalah tersebut. Ini juga disahkan oleh Cedric Thornberry di dalam artikelnya Peacekeeping, Peacemaking and Human Rights. Sikap anggota pengaman daripada Eropah dipercayai berat sebelah dan lebih berpihak kepada puak Croat dan juga Serb. Semua kontingen pasukan pengaman daripada negara-negara Islam tidak dibenarkan mempunyai kawasan operasi sendiri kecuali Malaysia dan juga Turki. Kontingen-kontingen pengaman daripada negara-negara Islam akan dipecahkan dan diletakkan di bawah pemerintahan pasukan pengaman daripada negara Eropah sebagai pengawal, pemandu dan pengangkut barang serta peralatan. Tiada satu pun kenderaan dan bantuan makanan daripada negara dan Persatuan Islam Sedunia dibenarkan memasuki kawasan di Bosnia Herzegovina kecuali daripada PBB dan Pertubuhan Kristian Sedunia. Kontingen pasukan pengaman sering saja terdedah kepada ancaman daripada penembak curi, tembakan mortar, tembakan meriam, periuk api dan serang endap oleh puak-puak yang bertelaga. Penugasan di Bosnia Herzegovina merupakan salah satu penugasan pasukan pengaman PBB yang banyak meragut nyawa, iaitu berjumlah 167 orang sehingga 31 Mac 1995. Ini merupakan satu kemalangan jiwa yang besar sepanjang penugasan PBB di dalam tugas pengaman sebagaimana yang dinyatakan oleh Gareth Evans di dalam bukunya Cooperating for Peace. Seperti mana juga tugas pengaman di Kampuchea, pasukan pengaman PBB NATO khasnya pasukan pengaman Malaysia menghadapi ancaman periuk api yang ditanam tanpa kawalan dan peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Periuk Api Antarabangsa. Pasukan pengaman PBB menganggarkan terdapat 2 sehingga 5 juta periuk api pemusnah kereta kebal dan pemusnah manusia terdapat di Croatia sepadan Bosnia Herzegovina. Mulai April 1992 sehingga Jun 1995, terdapat 174 kejadian kemalangan periuk api dicatatkan yang mengakibatkan 204 orang pasukan pengaman cedera dan 20 orang meninggal dunia. Ini merupakan satu ancaman yang besar kepada pasukan pengaman PBB dan khasnya pasukan pengaman Malaysia. Oke guys, jadi sampai negara barat ataupun yang bantuan lain itu iri gitu ya kepada Malaysia sendiri, sebab Malaysia ini bisa apa ya guys ya? Ya itu tadi ilmu di rumah ya, yang orang Malaysia ini kan berbilang kaum gitu. Jadi dia tahu gimana caranya kumpul orang Cina, gimana cara kumpul orang India, gimana cara kumpul orang Melayu, gimana cara kumpul orang Jawa. Dia itu sudah paham gitu guys ya. Jadi dia boleh masuk di kawasan sana. Dengan orang-orang Islam juga baik ya, dengan orang-orang Kristen juga baik gitu, bahkan dia bisa makan bareng dengan mereka gitu loh guys ya. Jadi luar biasa bro. Kalau orang-orang barat tadi kan agak berat sebelah guys. Wah, itu tidak bagus ya kalau kita dikirimkan di misi untuk keselamatan ataupun untuk perdamaian. Harusnya kita ya tidak berat sebelah guys ya. Kita harus benar-benar di tengah-tengahnya gitu ya. Kita tidak membelah sini, tidak membelah sini gitu guys. Kita kalau boleh itu kita damaikan cuy, jangan berat sebelah. Lanjut guys, kejayaan. Oke, ini time kejayaan guys ya. Kejayaan yang dicapai oleh pasukan pengaman Malaysia di Bosnia Herzegovina ini boleh dibahagikan kepada beberapa aspek. Pertama, kepada ATM. Ia merupakan satu pendedahan yang baru kerana ia pertama kali ditugaskan di benua Eropah. Kontingen pasukan pengaman Malaysia beroperasi di kawasan yang mempunyai iklim berbeza, iaitu di bawah paras beku negatif 50 darjah Celsius. Ia memerlukan ketahanan mental dan juga fizikal. Benar.
Mereka telah berjaya Bedanya membantu beda, mengamankan cuy. kawasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan jayanya. Contohnya di Jablanica, Konjik, Pazarik, Visoko dan beberapa kawasan di Sarajevo. Sebelum kemasukan pasukan pengaman Malaysia ke kawasan operasi di Konjik dan Jablanica, Colonel Jeneral Ante Rosso iaitu Ketua Puak Croats pernah membantah penugasan mereka di kawasan tersebut. Namun setelah kontingen pengaman Malaysia berkhidmat di kawasan tersebut serta menunjukkan prestasi yang tinggi tanpa berat sebelah, ia kemudiannya meminta kepada markas pemerintah PBB di sektor barat daya agar pasukan pengaman Malaysia diletakkan lagi di kawasan-kawasan pertelagahan yang melibatkan puaknya. Ini merupakan satu kejayaan yang bererti kepada ATM dan juga kepada PBB itu sendiri. Kawasan di mana kontingen pasukan pengaman Malaysia beroperasi merupakan kawasan paling awal dapat distabilkan berbanding dengan kawasan-kawasan di bawah pasukan pengaman daripada negara-negara lain. Lihat, Kejayaan guys. kerajaan Malaysia di dalam penglibatan pasukan Mantap pengaman bener, di ya. Bosnia Herzegovina telah membuktikan kepada dunia dan masyarakat antarabangsa bahawa Malaysia amat prihatin dengan masalah yang melanda masyarakat dunia. Komitmen kerajaan tanpa mengira perbelanjaan yang besar di dalam menugaskan pasukan pengaman merupakan pengorbanan yang amat besar kepada rakyat Bosnia Herzegovina dan masyarakat antarabangsa. Terutamanya apabila pasukan pengaman Malaysia diletakkan di bawah tentera NATO. Pada kebiasaannya, tiada sebuah negara yang bukan ahli NATO dibenarkan berkhidmat di bawah NATO. Namun di atas komitmen yang jitu dan prestasi yang amat baik, maka kontingen pasukan pengaman Malaysia telah dilanjutkan sehingga tamat misi pengaman di Bosnia Herzegovina. Tambah Kejayaan lagi. yang paling manis bagi kontingen pasukan pengaman Malaysia dan amat bererti kepada masyarakat di Bosnia Herzegovina adalah pembukaan laluan kedua. Laluan tersebut membolehkan bantuan kemanusiaan dibawa masuk. Ni bagus. Oleh itu, PBB mempunyai jalan alternatif di dalam menentukan agar masyarakat di Bosnia Herzegovina tidak diancam kebuluran, terutamanya di musim sejuk. Laluan itu telah cuba dibuka oleh kontingen pasukan pengaman Sepanyol sebelum ini. Namun, usaha tersebut tidak berjaya dan mereka sering sahaja diserang hendap, terutamanya di Vatline di kawasan Mostar. Kejayaan besar seterusnya yang dilakukan oleh kontingen pasukan pengaman Malaysia adalah pengurusan tukar ganti tentera Kroat yang terkepung di Konjik Pocket. Tentera Kroat tersebut telah dikepung oleh puak Muslim semenjak konflik bermula di Bosnia Herzegovina 1992-1994. Pengurusan tukar ganti yang berjaya dilakukan oleh kontingen Malbat 1 ini telah menghapuskan sama sekali syak wasangka puak Kroat terhadap kontingen pasukan pengaman Malaysia. Ini merupakan salah satu sebab kontingen pasukan pengaman Malaysia tidak diserang hendap di Vatline dan memudahkan mereka untuk membuka laluan kedua di Bosnia Herzegovina. Gila, Konflik di keren Bosnia banget, Herzegovina ini pada hakikatnya boleh dihentikan dengan seberapa segera sekiranya tiada campur tangan daripada negara-negara asing yang benar. terlibat secara langsung di dalam membantu Ini puak-puak yang kompor-kompornya bertelanjang ini, untuk guys. terus melaksanakan perjuangan mereka dengan membekalkan peralatan serta kelengkapan kepada puak-puak yang terlibat di dalam konflik tersebut, terutamanya daripada Croatia dan juga Serbia. Pertelingkahan agama dan sejarah hitam yang menyelubungi benua Eropah akibat penaklukan kerajaan Ottomania pada suatu masa dahulu turut menyebabkan mereka dihantui oleh perasaan takut dan mencurigai akan kebangkitan negara Islam di benua Eropah. Bener-bener dia takut. Presiden Perancis sendiri pernah menegaskan ia tidak akan membenarkan sebuah negara Islam lahir di benua Eropah. Perbezaan agama inilah Sombong. yang membuatkan perasaan dendam dan konflik yang berlarutan berlaku di bumi tersebut. Puak Serbs yang berfahaman Kristian Ortodok dibantu oleh Serbia yang berfahaman agama yang sama, manakala Kroats pula berfahaman Kristian Katolik dibantu oleh Croatia. Orang Bosnia pula beragama Islam telah tersepit. Di dalam perjanjian Dayton, puak mujahidin diarah keluar daripada Bosnia Herzegovina di dalam tempoh 30 hari. Malangnya, negara-negara Islam khasnya OIC gagal bertindak bagi menghentikan pertelagahan kaum di negara tersebut dengan seberapa segera. Kelewatan PBB di dalam menangani masalah di Bosnia Herzegovina ini telah membuatkan puak Serbs bermaharaja lela dengan pembunuhan beramai-ramai, Terlambat ya. mangsa pemerkosaan dan kemusnahan harta benda serta mangsa pelarian yang begitu banyak. Kelewatan Amerika Syarikat untuk campur tangan dan menghantar tenteranya di Bosnia Herzegovina merupakan penyumbang ke arah kemelut tersebut. Namun, apabila puak mujahidin dan tentera Bosnia Herzegovina mula menawan kembali kawasan-kawasan yang dikuasai oleh puak Serbs dan Kroats,
barulah Amerika Syarikat dan PBB mula bertindak dengan lebih serius ke arah perdamaian di Bosnia Herzegovina. Bagi rakyat yang tidak mementingkan pertahanan negara seperti puak Muslim Bosnia yang hanya mementingkan ekonomi sahaja, maka mereka boleh menerima akibat yang dahsyat apabila berlaku konflik kaum di negara tersendiri. Mereka yang tidak terlatih di dalam institusi ketenteraan dan pasukan keselamatan telah tersepit di dalam kancah tersebut dan mengambil waktu yang agak lama untuk membolehkan mereka berlatih untuk mempertahankan diri sendiri, keluarga dan tanah airnya. Tambahan pula di dalam menuntut kemerdekaan negara, ia bukanlah perkara yang mudah dan rendah nilainya. Tiada siapa dapat menyangkakan bahawa negara yang bertamadun akan melakukan tindakan yang begitu ganas sesama sendiri di luar peri kemanusiaan. Walaupun ini merupakan pengalaman pertama ATM melibatkan diri di dalam tugas pengaman di benua Eropah, namun prestasi yang ditunjukkan oleh kontingen-kontingen Malbat amat cemerlang sekali, seperti mana penglibatan mereka di benua Afrika dan juga Kampuchea. Kecemerlangan ini telah membuktikan bahawa pasukan pengaman Malaysia lebih baik daripada pasukan-pasukan pengaman daripada negara-negara lain di dunia ini. Terbaik, di dalam hal ini juga, ia telah meletakkan negara Malaysia merupakan negara yang begitu komited terhadap masalah masyarakat antarabangsa. Benar. Di dalam mengembalikan keamanan di dunia ini. Keadaan ini membolehkan negara Malaysia bersuara dengan lebih lantang di arena antarabangsa dan menjadi peneraju kepada negara-negara dunia ketiga. Syabas ATM, anda wira kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih. Oke guys ya, cukup menarik ya kisah ini, yang dimana ini Malaysia malah lebih dulu guys ya untuk perdamaian ini daripada kawasan konflik yang dijaga oleh tentara-tentara luar gitu ya. Jadi tentara Malaysia ini lebih duluan memperdamaikan antara puak-puak ini guys ya. Dan Malaysia memang lantang ya menyuarakan tentang isu kemanusiaan guys. Saya salut and respect. Jadi cukup luar biasa ya, sebab selalu berjaya guys istilahnya. Sebab ya itu tadi guys, Malaysia ini mampu untuk merangkul gitu ya, merangkul antara puak sebelah dengan puak yang ini gitu guys ya. Dia rangkul, dia komunikasi dengan baik, bahkan bantuan juga bisa masuk, kan luar biasa gitu loh guys ya. Padahal yang dijaga oleh negara asing ya, tempat konflik itu pun belum tentu bisa guys. Respect and salute guys ya. Saya ucapkan sabas ya untuk ATM. Anda adalah perwira yang sebenar guys ya. Dan tentang isu-isu kemanusiaan ini selalu Malaysia itu committed guys. Walaupun di situ kan belanja kos juga cukup banyak, dan juga ya gimana guys ya, pasti akan mengirimkan tentara ataupun askar yang betul-betul bertalenta gitu ya, betul-betul hebat, betul-betul tahu kondisi di sana seperti apa. Sebab itu diajari dulu ataupun berlatih dulu guys. Wow. Respect lah guys ya, aku tak tahu nak kata apa guys. Sebab selalu kalau misi-misi kemanusiaan ini Malaysia memang cepat tanggap gitu. Walaupun Malaysia ini ya tidak banyak kalau kita ikutkan ya dibanding Asia, negara Asia yang lain kan Malaysia ini apa ya guys ya, agak kecil ya guys ya. Jadi jangan kecil hati pula guys, aku cakap gitu ya. Sebab kalau diikutkan kan di negara Asia yang lain kan besar-besar gitu loh. Tapi kalau Malaysia melantangkan dengan cepat, dengan sigap gitu loh untuk membantu di skala misi kemanusiaan ini. Salut guys, salut. Aku tak tahu nak kata apa guys ya. So apa pandangan kalian guys? Silahkan berikan komenan terbaik ya. Mungkin yang melakukan misi ini sudah menjadi veteran ya. Jadi sama-sama kita berdoa untuk beliau selalu diberikan kesehatan. Dan yang telah gugur, mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk para beliau guys ya. Jadi semoga ditempatkan yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa guys. Amin amin ya robbal alamin ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya. Jadi jika kalian pengen nonton videonya tentang World Military Info guys ya, link ada di description. Sebab beliau selalu menyajikan konten-konten menarik tentang militer ya guys ya. Nanti kita akan scroll-scroll, kita akan tengok juga. Mana tahu kita bisa share di sini ya, agar kita mendapatkan wawasan yang baru guys. Oke, mungkin sekian dulu. Peace, love and respect from Indonesia guys. Assalamualaikum, bye bye.